Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Zafir Firdaus Ahmad Zubairi, nombor matrik 2231128. Ingin bentangkan berkenaan dengan analisis kes Siswara Malaysia melawan Kerajaan Negeri Selangor dan juga pencelah Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Jadi pendahuluan je kita melihat berkenaan dengan fatwa, iaitu fatwa adalah jawapan yang dibuat oleh mufti pada perkara yang berlaku apabila diajukan soalan di Malaysia. Fatwa ni ada 2 jenis dari sudut perundangannya. Yang pertama adalah fatwa yang diwartakan, yang kedua adalah fatwa yang tidak diwartakan. Perbezaan diwartakan dan tidak diwartakan ni, apabila diwartakan maka dia adalah bersifat mengikat kepada umat Islam di dalam negeri tersebut. Adapun kalau tidak diwartakan maka dia tidak mengikat umat Islam di negeri tersebut. Dan perihal fatwa ni seperti mana kita maklum, dia adalah berkenaan dengan agama Islam, maka di bawah bidang kuasa negeri-negeri. Objektif kita daripada analisis, kes ini dua saja. Yang pertama adalah bagi memahami perbincangan perundangan yang dinyatakan dalam kes Sis Forum ini. Dan yang kedua adalah bagi meneliti bidang kuasa persekutuan dan negeri berkenaan dengan fatwa. Ia betul tak menafikan fatwa berada di bawah bidang kuasa negeri, tapi ada sedikit sebanyak yang melibatkan bidang kuasa persekutuan akan fatwa itu sendiri. Contohnya seperti, berkenaan dengan prosedur pengeluaran fatwa. Jadi sebelum kita masuk kepada analisis perundangan, baik untuk kita faham berkenaan dengan fakta kes Sis Forum ini. Yang pertamanya, kes ni bermula apabila fatwa dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis Agama Islam Negeri Selangor berkenaan dengan Sis Forum yang menyatakan bahawa Sis Forum adalah satu pertubuhan yang sesat. Jadi tidak berpuas hati dengan fatwa tersebut, maka dia dibawa isu ini kepada Mahkamah Tinggi Sivil bagi membuat semakan kehakiman ke atas fatwa tersebut. Tetapi Mahkamah Tinggi Sivil menolak permohonan daripada SIS Forum yang menyatakan bahawa ini adalah di bawah bidang kuasa negeri. Jadi di bawah perkara 121-1A, maka Mahkamah Tinggi Sivil menolak permohonan tersebut dan perlu dibincangkan di dalam Mahkamah Syariah. Akan tetapi tidak berpuas hati dengan keputusan di Mahkamah Tinggi Sivil tersebut, apa yang dibuat oleh SIS Forum, dia membawa isu ini ke Mahkamah Persekutuan bagi membincangkan berkenaan dengan sama ada Negeri Selangor ataupun Dewan Undangan Negeri Selangor mempunyai bidang kuasa bagi menggubal undang-undang berkenaan dengan semakan kehakiman oleh Mahkamah Syariah di bawah Seksyen 66 A Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor. Jadi itu adalah fakta membawa kepada kes yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi analisis perundangannya, yang pertama kita melihat kuasa kehakiman adalah kuasa yang diberikan oleh perlembagaan kepada Mahkamah Sivil. Dan kedua, tiada pada mana-mana bidang kuasa negeri yang diperuntukkan dalam item 1 Senarai 2 Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan yang membenarkan negeri bagi menggubal undang-undang berkenaan dengan semakan kehakiman kepada Mahkamah Syariah. Yang ketiga, kita melihat kepada Seksyen 7 dan juga Seksyen 48 Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Negeri Selangor, yang mana dinyatakan bahawa kedua-dua tersebut adalah undang-undang bertulis, dan apabila kita nyatakan ia adalah undang-undang bertulis, maka dia adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Sivil bagi membincangkan. Sekiranya ada apa-apa yang berlaku di bawah Seksyen 7 dan Seksyen 48, maka dia perlu dibincangkan di Mahkamah Sivil. Adapun berkenaan Seksyen 66A, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa Seksyen 66A adalah satu seksyen yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan dan terbatal. Kerana apa? Kerana 66A dia menyatakan berkenaan dengan semakan kehakiman, yang mana semakan kehakiman seperti yang kita tahu sebentar tadi, ia adalah satu di bawah bidang kuasa Mahkamah Persekutuan ataupun Mahkamah Sivil, bukan di bawah Mahkamah Syariah. Jadi tidak boleh untuk satu Dewan Undangan Negeri menggubal undang-undang tersebut dan meletakkan dia di bawah bidang kuasa negeri. Dan yang menarik juga dalam kes ni adalah apabila Mahkamah Persekutuan membincangkan berkenaan dengan takrifan ataupun frasa menganut agama Islam di dalam item 1 Senarai 2 Perlembagaan Persekutuan ni, yang mana dinyatakan bahawa orang yang boleh untuk menganut agama Islam adalah orang ataupun manusia sebenar dan bukan manusia buatan. Manusia buatan ni contohnya seperti pertubuhan ataupun
syarikat dan sebagainya. Jadi nak kata, eee, mahkamah syariah hanya boleh untuk membuat tindakan ke atas individu personal sahaja, bukan kepada pertubuhan, bukan kepada syarikat. Kerana apa? Kerana dia adalah bukan individu ataupun mana-mana manusia yang menganut agama Islam. Itu yang nak. Kesimpulan daripada kes ini yang pertama adalah kita faham berkenaan dengan prosedur pengeluaran fatwa. Seperti mana kita tahu, prosedur pengeluaran fatwa ia adalah di bawah bidang kuasa, persekutuan. Sebab apa? Sebab ia adalah undang-undang bertulis. Dan yang kedua adalah, integriti fatwa itu sendiri. Eee, Apabila kita bercakap berkenaan dengan prosedur, maka ia adalah di bawah bidang kuasa persekutuan. Adapun kalau integriti fatwa, ia adalah di bawah bidang kuasa negeri sebab dia adalah bersifat, doktrin. Seterusnya masuk kepada cadangan. Baik, cadangan pertama saya berkenaan dengan kes ini, pada pandangan saya berkenaan dengan kes ini, yang pertama adalah saya tertarik dengan, keputusan yang berbeza oleh Yang Arif Azhar dalam kes Rosli Zat Ibrahim lawan dengan kerajaan Malaysia. Di mana, Yang Arif Azhar dia mengambil pendekatan untuk memanggil pakar, daripada agama untuk memberi takrifan ataupun memberi interpretasi, membantu mahkamah untuk, bincangkan berkenaan kes ini, instead of mahkamah sivil sendiri yang menggunakan kepakaran sivil dalam menginterpretasi, undang-undang syariah ataupun undang-undang di bawah enactment, syariah itu sendiri. Yang kedua adalah jawatankuasa negeri, jawatankuasa mufti perlu untuk mengikut prosedur undang-undang bertulis ataupun, prosedur dalam pengeluaran fatwa kerana ini adalah tertakluk di bawah mahkamah sivil. Jadi kalau ada apa-apa yang berlaku maka dia akan dibawa ke mahkamah sivil seperti mana dalam kes ini. Dan yang ketiga perlu ada garis, pemisah yang jelas bagi membezakan bidang kuasa di bawah persekutuan dan juga negeri. Kalau tidak benda ni akan berlarutan, benda ni akan, eee apa nama tu, menjadi satu konflik yang tidak kesudahan antara sivil dan juga syariah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.